Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustaz Wan Arifin bin Wan Yon. Hari ini kami akan membentangkan kajian kami iaitu penemuan Homo sapiens iaitu manusia moden 1958. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Syafi'i bin Musa, Alincia Viana anak Berok, Alex Falin anak Francis, Natasha anak Frankie, Virginie Angging anak Ugau, Ravina Celia anak Jaring, Analisa Emilia T dan saya Fatin Syifatihah binti Ismail. Seterusnya ini merupakan isi kandungan kami iaitu termasuk pengenalan atau pendahuluan, objektif kajian, penyataan masalah, kajian literatur, kaedah kajian, analisis dan kajian, dapatan kajian, kesimpulan atau penutup, bibliografi atau rujukan dan lampiran. Untuk kandungan isi yang pertama ialah latar belakang mengenai Homo sapiens. Homo sapiens merupakan sejenis primata bipedal iaitu berdiri dengan dua kaki. Salah satu spesies di antara sekitar selusin genus Homo termasuk Homo erectus. Semua spesies dalam genus Homo selain Homo sapiens saat ini telah punah. Untuk pengetahuan anda, Homo sapiens mempunyai beberapa ciri-ciri. Antara ciri yang pertama ialah dapat berdiri dan berjalan dengan tegak. Ciri yang kedua ialah memiliki sebuah volume otak iaitu sebanyak 1.650 cc. Antara ciri yang ketiga ialah memiliki sebuah bentuk muka datar dan lebar. Dan yang keempat ialah memiliki akar hidung yang lebar dan memiliki busur kening yang menonjol dan terlihat nyata. Pada bahagian mulut mereka ada sedikit menonjol. Dan yang terakhir, memiliki ciri-ciri mirip ras Mongoloid dan ras Australopithecinoid. Terdapat 3 jenis Homo sapiens. Yang pertama ialah Homo wajakensis. Fosil dari Homo wajakensis ditemukan pada tahun 1989 di Wajak, Jawa Timur oleh Dr. Eugene Dubois. Fosil manusia purba ini diperkirakan sudah ada semenjak 15,000 sampai dengan 40,000 tahun sebelum Masihi. Struktur tengkoraknya berbeda dengan struktur tengkorak bangsa Indonesia. Homo wajakensis memiliki persamaan dengan pribumi purba orang Australia. Okey, untuk slide yang seterusnya ialah penemuan Homo sapiens di Gua Nias, Sarawak. Penemuan ini telah direkodkan oleh Tom Harrison pada tahun 1958. Homo sapiens telah berusia 50,000 tahun yang lalu. Ia juga telah dijumpai di Gua Nias, iaitu di aras perkakasan batu. Teori awal mengatakan bahawa tengkorak tersebut adalah kepunyaan seorang wanita tua yang berusia kira-kira 40-an atau 50-an. Tempoh pengalian pencarian tersebut ialah 13 tahun. Ia juga merupakan tengkorak manusia moden ataupun dikenali dengan Homo sapiens yang terawal di Asia Tenggara. Homo sapiens juga digelar deep skull. Slide seterusnya tentang objektif kajian. Melalui kajian ini, kami berkesempatan untuk memenuhi beberapa objektif kajian tentang penemuan Homo sapiens iaitu dikenali sebagai tengkorak manusia moden yang terawal di Asia Tenggara berusia 50,000 tahun dahulu dan direkodkan oleh Harry Thompson pada tahun 1958. Antara objektif kajian yang kami perolehi ialah membincangkan konsep manusia dan teori kejadiannya. Melalui kajian ini, pengkaji dapat memperoleh beberapa konsep yang terlibat dengan kejadian manusia dan teorinya berlaku tentang penemuan Homo sapiens. Perkara ini bukanlah perkara yang baru, tetapi merupakan kemunculan perkara yang bertahun-tahun dahulu terjadi. Pengkaji juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang penemuan ini untuk generasi yang akan datang supaya mengetahui sejarah dunia. Dengan menjaga dan mengetahui konsep manusia dan teori kejadiannya, ini merupakan kebijaksanaan tempat yang mampu menawarkan pelbagai manfaat kepada sejarah dunia supaya penting kepada semua masyarakat.
Seterusnya, menghuraikan budaya masyarakat zaman dahulu melalui beberapa aspek seperti bentuk, tekstur dan artistiknya. Melalui kajian kedua ini, pengkaji dapat mengenal pasti budaya zaman dahulu melalui beberapa aspek seperti bentuk, tekstur dan artistiknya tentang Homo sapien. Perkara ini haruslah dipelihara dengan menguruskan koleksi yang dijalankan bagi memastikan setiap koleksi berkaitan dengan Homo sapien ini dijaga dengan baik dan terus disimpan untuk tahun yang akan datang. Yang ketiga, mengetahui latar belakang tentang penemuan Homo sapien yang digelar Deep School dan dijumpai di Gua Niah di aras Perkakas Batu. Melalui kajian ketiga ini, pengkaji dapat mengetahui latar belakang tentang Homo sapien yang digelar Deep School ini dengan menggunakan istilah anatomical modern Homo sapien untuk merujuk pada spesies pada zaman sekarang yang hidup pada masa prasejarah. Penggunaan ini dapat memahami kita dengan lebih mendalam tentang Homo sapien dan hasil kebudayaannya. Para penyelidik juga menerima beberapa maklumat daripada museum dan internet mengenai galeri kejadian ini. Objektif yang terakhir pula memahami peringkat Objektif yang terakhir pula memahami peringkat kehidupan alam yang ditempuhi oleh manusia. Melalui objektif keempat ini, pengkaji dapat memahami peringkat kehidupan dan alam yang ditempuhi manusia. Ia juga dapat memudahkan pengkaji menyelidik perkara ini agar terus diterapkan di kalangan anak muda untuk mempelajari dan mengetahui tentang peringkat kehidupan alam yang ditempuhi manusia pada tahun dahulu kala. Perkara ini merupakan sesuatu yang menarik dan teorinya tersendiri. Slide yang seterusnya, saya akan membentangkan tentang pernyataan masalah. Tujuan kajian ini juga adalah untuk mengetahui kepentingan memelihara sumber bersejarah. Antara sumber bersejarah itu adalah Homo sapiens. Dalam kajian ini, terdapat beberapa soalan yang sering ditanyakan seperti apakah Homo sapiens itu atau di manakah Homo sapiens itu dijumpai. Oke, masalah utama yang dapat diperoleh daripada soalan tersebut adalah kebanyakan masyarakat tidak tahu tentang Homo sapiens. Bahkan, mereka juga tidak tahu di manakah penemuan dan lokasi sumber bersejarah itu dijumpai. Punca kepada soalan itu adalah kerana mereka kurang pendedahan tentang Homo sapiens ketika sesi persekolahan dahulu atau di rumah. Tambahan pula, mereka malas dan mempunyai sikap tidak ingin tahu untuk mencari atau mengetahui tentang sumber bersejarah itu. Hal ini merupakan masalah dalam masyarakat kita kerana jika sikap tidak ingin tahu atau mereka hanya mengendahkan sumber bersejarah, mereka akan kurang atau cetek pengetahuan tentang sumber bersejarah yang terjadi pada zaman dahulu. Seterusnya, apakah kepentingan memelihara atau menjaga sumber bersejarah ini? Terdapat beberapa kepentingan menjaga atau memelihara sumber bersejarah pada zaman dahulu dan cara menyelesaikan masalah tersebut adalah membina lebih banyak museum untuk menyimpan atau mempamerkan sumber-sumber bersejarah. Selain itu, jika kita dapat memelihara sumber-sumber bersejarah ini, ia akan dapat menarik tumpuan pelancong datang ke Malaysia dan pendapatan negara juga akan meningkat. Tambahan pula, kunjungan rakyat Malaysia ke tempat bersejarah ini memberi peluang kepada mereka melihat sumber bersejarah pada zaman dahulu dan dapat membuka minda mereka tentang betapa sukarnya usaha pejuang dan pahlawan dahulu bagi mengecapi kemerdekaan yang dinikmati pada zaman sekarang. Selain itu, masyarakat yang berpengetahuan tinggi terhadap sejarah dapat dibentuk melalui pemeliharaan sumber-sumber bersejarah. Lawatan ke museum yang tersimpannya sumber-sumber bersejarah tersebut akan mendedahkan lagi kepada masyarakat dengan ilmu berkenaan sejarah secara langsung. Saya Virginie Anggi Anak Ugau akan menerangkan tentang kajian literatur.
So, melalui kajian yang telah dilakukan oleh kami sekumpulan mengenai Homo sapiens ini, kami dapati banyak kajian yang telah dilakukan untuk menyelidik kewujudan dan kebenaran tentang Homo sapiens. Walau bagaimanapun, tidak dapat kami nafikan terdapat banyak halangan dan rintangan yang telah dihadapi demi menjayakan penyelidikan tentang Homo sapiens. Yang pertama ialah fosil Homo erectus dan Homo neanderthalensis ditemukan di Asia dan Eropa. Homo sapiens telah berevolusi antara 400.000 tahun dan 250.000 tahun yang lalu. Tengkorak berusia 210.000 tahun ditemui sebagai rangka manusia modern terawal di luar Afrika. Ia mengubah garis masa ketibaan manusia di Eropa seawal 150.000 tahun dahulu. Evolusi manusia atau human evolution merupakan sebahagian dari evolusi biologi yang berkaitan dengan kemunculan Homo sapiens. Para ilmuwan sedang menyelidiki penyebab perubahan ini dengan sangat terperinci. Penyelidikan tentang evolusi manusia merangkumi pelbagai aspek seperti disiplin ilmu, antropologi fisik, linguistik, dan genetik. Beberapa spesies Homo typologis telah berevolusi dari waktu ke waktu. Yang kedua ialah The Journal of Nature telah menerbitkan kajian pasukan penyelidik antarabangsa yang menggunakan permodelan komputer dan pentarikan uranium terkini untuk memeriksa semula kedua-dua tengkorak itu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa penemuan yang menunjukkan kehadiran Neanderthal berkaitan dengan manusia di benua itu. Karena ada dua rangka fosil dengan tengkorak yang rosak telah digali di sebuah gua di Greece pada 1970-an yang dikenal pasti sebagai Neanderthal pada masa itu. Salah satu dari dua tengkorak itu dinamakan Apidima II sebagai penghormatan kepada gua tempat rangka ditemui, terbukti berusia 170.000 tahun dan disahkan sebagai Neanderthal. Bagaimanapun, yang mengejutkan saintis, umur tengkorak bernama Apidima I adalah 40.000 tahun lebih tua daripada Apidima II dan dikenal pasti sebagai Homo sapiens. Ini menjadikan tengkorak itu sebagai rangka manusia tertua yang pernah ditemui di benua itu dan mendahului spesimen Homo sapiens di luar Afrika. Seterusnya ialah penyelidikan yang dilakukan oleh Carl Tübingen. Carl Tübingen ialah seorang ahli paleoantropologi yang berpangkalan di Jerman. Ia menunjukkan Homo sapiens tersebar di luar Afrika lebih awal daripada yang disangkakan sebelum ini, yaitu sebelum 200.000 tahun yang lalu, malah sampai ke lokasi Eropa yang jauh. Hal ini tidak dapat dijangka oleh mereka dan mempengaruhi pergerakan populasi purba. Terdapat kekurangan ciri Neanderthal tipikal dalam tengkorak Apidima I, seperti ada benjolan yang ketara di bahagian belakang kepala. Hominins ialah subset daripada keluarga spesies yang merangkumi Homo sapiens dan Neanderthal. Adalah dipercayai bahwa mereka pertama kali muncul di Afrika
lebih daripada 6 juta tahun yang lalu. Mereka berhijrah dari benua itu kira-kira 2 juta tahun yang lalu dalam satu gelombang. Fosil Afrika yang tertua yang diletakkan sebagai ahli dalam keluarga Homo ialah tulang rahang dari Ethiopia berusia 2,8 juta tahun seperti yang dapat dilihat pada slide. Rahang dari Ethiopia. Kemudian ialah menurut Profesor Antropologi University New York City, Eric Belson, penemuan tengkorak di Greece menunjukkan bahwa Homo sapiens berhijrah dari Afrika ke selatan Eropah lebih daripada sekali berbanding dengan manusia yang berhijrah dari Afrika ke Eurasia sahaja. Mereka menganggarkan sebahagian daripada penyebaran yang tidak membawa kepada populasi tetap. Kemajuan dalam temu janji dan teknologi genetik boleh membantu kita memahami dengan lebih baik cara perhubungan tersebar ke seluruh dunia. Kemajuan dalam teknologi pentarihan dan genetik dapat meneruskan pembentukan kepahaman kita terhadap bagaimana mereka atau Homo sapiens tersebar di seluruh dunia. Seterusnya ialah penyelidikan yang dilakukan oleh Tom Harrison. Tom Harrison merupakan bapa arkeologi Sarawak yang menemui Deep Skull pada tahun 1958 yang dikaitkan dengan Niah-Men. Sarawak yang dikenal pasti mempunyai lebih kurang 320 tapak purba di seluruh negeri sejak 1950-an. Terdapat 4 tapak terbesar iaitu sistem rangkaian Gua Niah, Gua Mulu, Bario, dan Santubong. Selain bukti kehadiran manusia zaman Paleolitik pada tempoh Pleistocene akhir, bukti pendudukan pada tempoh Holocene oleh Mesolithic foragers telah dijumpai. Seterusnya, tapak pengebumian para penduduk pada sekitar 4.000 tahun dahulu juga dijumpai kerana tempat tersebut telah menjadi tapak menghasilkan barangan tembikar. Kesemua kesan pendudukan manusia di kawasan tersebut seperti perkakasan batu, alatan memasak, dan hiasan yang diperbuat daripada tulang, selut atau batu telah membuktikan bahawa Gua Niah telah lama didiami sehingga era Paleolitik, yaitu awal zaman batu. Era Pleistocene berakhir dengan bermulanya era Holocene sekitar 10.000 tahun dahulu. Selain itu, kejayaan seorang Profesor Madya telah menaikkan lagi nama Sarawak dalam peta arkeologi dunia, yaitu Profesor Madya Dr. Darren Curnow dari University New South Wales, Sydney, dengan penemuan beberapa artifak purba dalam rangkaian sistem Gua Niah, khususnya Gua Dagang, atau dikenali sebagai Traders Cave, dan itu telah membuktikan sejarah tamadun awal manusia di Asia Tenggara serta menambahkan koleksi artifak yang sangat bernilai bagi negeri Sarawak. Serpihan tulang juga berjaya dijumpai oleh pasukan arkeologi yang diketuai oleh Muhammad Sherman dengan bantuan Dr. Curnow. Serpihan tulang itu dijangka berusia kira-kira 45.000 tahun dahulu dan ternyata lebih tua daripada Deep Skull.
Walau bagaimanapun, beberapa proses pengesahan seperti kajian radiokarbon dating, asid deoksiribonukleik atau dikenali sebagai DNA, dan sebagainya perlu dijalankan untuk menentukan kesahihan artefak tersebut. Setiap hasil penemuan didokumentasi dan dibungkus rapi untuk kajian lanjut. Semua rekod disimpan dan diklasifikasikan dalam komputer. Di slide boleh dilihat perbandingan antara deep skull dan tengkorak orang Iban. Seterusnya, saya akan membentangkan kaedah kajian. Terdapat beberapa kaedah kajian yang telah dijalankan untuk melaksanakan tugasan kajian ini dengan teratur dan teliti berdasarkan fakta-fakta yang telah diperolehi. Berikut merupakan kaedah yang telah dijalankan dalam melakukan pencarian tentang penemuan Homo sapiens. Yang pertama, penyelidikan atau melawat tempat kajian. Kaedah pertama yang saya dan ahli kumpulan telah lakukan adalah dengan melakukan beberapa penyelidikan sebelum memutuskan untuk memilih tajuk ini untuk kajian kami. Kami telah mengunjungi beberapa lokasi untuk memutuskan pendapat dan memilih untuk mencari maklumat tentang Homo sapiens. Kajian di muzium merupakan satu metod yang akan digunakan di dalam kajian pengkaji. Dengan melalui cara ini, pengkaji dapat mengetahui kajian-kajian serta teori-teori yang boleh diaplikasikan di dalam penyelidikan yang dilakukan. Selain itu, pembacaan yang menyeluruh berkaitan dengan penyelidikan ianya memberi suatu impak yang positif dalam meletakkan suatu pendekatan yang boleh memberi penjelasan kepada penyelidikan pengkaji. Lokasi penyelidikan yang telah dijalankan termasuklah Borneo Culture Museum yang bertempat di Kuching, Sarawak. Kami juga berkesempatan untuk melawat ke muzium lain yang berdekatan bagi mencari informasi yang lebih banyak lagi. Sumber-sumber arsip itu adalah koleksi buku ilmiah, maklumat yang tertampal di dalam pameran barang bersejarah dan barang-barang yang bersejarah tersebut untuk menguatkan lagi fakta dalam kajian ini. Seterusnya iaitu kaedah pemerhatian atau penangkapan gambar. Penemuan kedua pengkaji dalam mencari maklumat tentang Homo sapiens adalah dengan penangkapan gambar. Dengan penangkapan gambar dapat menunjukkan bukti bahawa pencarian dan penyelidikan penemuan Homo sapiens ini adalah tulus dan tidak palsu. Kami telah melakukan pencarian dan menangkap beberapa gambar di mana bagaimana Homo sapiens ini dipelihara dan dijaga dengan sangat baik. Tambahan pula, dengan cara ini dapat melengkapkan dan memudahkan lagi objektif kajian kumpulan kami. Dan seterusnya, internet. Zaman kini telah kita ketahui dengan adanya peralatan teknologi yang serba canggih, memudahkan kerja seharian untuk mencari maklumat-maklumat yang penting. Dengan melalui laman sesawang yang telah dilayari merupakan sumber rujukan yang ketiga dalam mencari tentang penemuan Homo sapiens yang lebih mendalam. Asal-usul Homo sapiens. Homo sapiens atau dikenali sebagai manusia cerdas merupakan fosil manusia purba yang paling mirip dengan manusia moden. Sejarah persebarannya berawal dari Afrika sebelum meluas ke belahan dunia lainnya, termasuk Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Berdasarkan catatan Hanaswati dalam buku sejarah, fosil tertua Homo sapiens paling banyak ditemukan di Afrika. Perihal pendapat ini, peneliti memanfaatkan teori Out of Africa, Stringer and Boyer dan beberapa bukti pendukungnya seperti genetik, linguistik serta arkeologi. Teori Multi-Regional Evolution Models menyatakan bahawa Homo sapiens melahirkan ras-ras baru. Begitulah yang terjadi di Indonesia kerana ternyata hanya ada dua jenis Homo sapiens, iaitu Homo wajakanis dan Homo floresiensis. Dalam buku sejarah Indonesia, Amur Rani Dwi dan kawan-kawan menjelaskan Homo wajakanis adalah jenis Homo sapiens yang ditemukan tahun 1889 oleh B.D. van Rietschoten di Tulung Agung, Jawa Timur. Pada tahun 1890,
Eugene Du Bois menemukan lagi fosil tersebut di lokasi yang sama. Diduga manusia cerdas dari Jawa Timur ini mengalami evolusi hingga menjadi subras Melayu, Indonesia dan Australopithecus. Penemuan ini memberi pernyataan bahwa Indonesia sejak 40.000 tahun lalu telah dihuni oleh Homo sapiens. Keunikan Homo sapiens. Dikenali sebagai manusia cerdas, Homo sapiens pasti mempunyai keunikannya tersendiri. Manusia jenis Homo sapiens ini memiliki keunikan bentuk fisik. Keunikan ini tampak dari berbagai segi, antaranya adalah bahagian mulut yang lebih menonjol, bentuk dagu yang belum terbentuk, rahang bawah yang cenderung masif, dan bahagian belakang kepala yang sangat menonjol. Manusia Homo sapiens ini mempunyai keistimewaan tersendiri apabila melibatkan bentuk fizikal, dan itulah keunikan Homo sapiens. Dalam bahagian ini saya akan menerangkan perkara berkaitan dengan dapatan kajian. Dalam bahagian ini akan merangkumi hasil daripada kajian yang didapati oleh pekaji mengenai sesuatu objek warisan bertulis. Hasil tersebut telah didapati oleh kumpulan kami semasa melakukan lawatan ke Borneo Culture Museum pada 29 April 2022 yang lalu. Oleh itu didapati terdapat objek warisan bertulis yang berupa buku nota pengkaji yang mengikuti ekspedisi arkeologi di Gua Niah yang terdapat Homo sapiens, iaitu manusia moden yang berusia kira-kira 5,000 tahun dahulu. Hasil daripada lawatan ke museum tersebut juga disokong oleh beberapa kajian literatur dan dari sumber internet yang telah diteliti oleh kumpulan kami, dan ia semuanya saling berkait dan menjawab objektif kajian kami, iaitu yang pertama, dengan adanya hasil kajian tersebut, mengkaji dapat membincangkan konsep manusia dan teori kejadiannya. Yang kedua, dapat menghuraikan budaya masyarakat zaman dahulu melalui aspek seperti bentuk, tekstur dan artistiknya. Dan yang terakhir, kami juga dapat memahami peringkat kehidupan dan alam yang ditempuhi manusia. Kajian daripada kumpulan kami ini tidak menggunakan sebarang sumber daripada informan. Hal ini kerana kejadian terhadap penemuan Homo sapiens, iaitu manusia moden ini, dilakukan oleh pekaji seperti Tom Harrison dan merupakan pekaji bertauliah di dalam bidangnya. Oleh sebab itu, kumpulan kami hanya menggunakan sumber dari internet serta hasil yang kami dapati daripada lawatan serta sebarang artikel lain. Seperti apa yang kita boleh lihat di slide ini merupakan foto yang sempat diambil oleh pihak kumpulan kami semasa lawatan ke Borneo Culture Museum pada 29 April 2022 yang lalu. Buku nota ini digunakan oleh semua pengkaji semasa ekspedisi arkeologi untuk mencatat segala perkara atau apa-apa pemerhatian semasa melakukan kajian di Gua Niah tersebut. Hal ini sebelum adanya wujud rekod kerja secara digital. Hasil penemuan observasi akan diselidik sebelum diterbit dan diedarkan. Artikel atau laporan terkadang-kala mempunyai terjemahan dalam pelbagai bahasa. Seterusnya, untuk penutup Homo sapiens, pada abad yang ke-20, Homo sapiens sepertinya tidak terbatas lagi kepada biologi yang ada, tetapi lebih kepada undang-undang semula jadi yang diatasi oleh manusia melalui reka bentuk yang pintar. Di berbagai laboratorium dunia ilmuwan terus melakukan manipulasi tentang kehidupan makhluk atau manusia yang hidup. Dan manusia berhasil melakukan manipulasi embrio arnab menjadi arnab hijau, pengklonan anjing dan pengklonan manusia. Pada era teori Darwin mengenai evolusi yang telah berakhir, manusia telah menggabungkan berbagai jenis spesies yang berlainan untuk menjadikan spesies ciptaan yang baharu. Penciptaan spesies yang baharu tidak lagi terbatas oleh para ilmuwan di dunia. Bahkan mereka telah melakukan penghidupan spesies kuno yang telah pupus ribuan tahun yang lalu seperti mammoth. Melalui Neanderthal Genome Project yang dilakukan oleh para ilmuwan saintis yang sedang mengkaji semula, dan mereka akan melahirkan seorang anak Neanderthal. Dengan adanya teknologi baharu juga akan mengubah undang-undang alam dengan perkembangan cyborg kejuruteraan, iaitu manusia dengan gabungan organik dan bukan organik, seperti manusia dengan tangan bionik dilengkapi dengan pelbagai peralatan. Ada kemungkinan juga bahawa cyborgs adalah yang bukan manusia atau organik yang sangat berbeza akan muncul dengan implikasi falsafah psikologi dan politik yang tidak dapat diramalkan.
Jadi pada fenomena Frankenstein pada tahun 1818 yang dilakukan oleh Mary Shelley, di mana manusia mencipta manusia super yang akhirnya menjadi raksasa. Dan ini juga memberikan pembelajaran atau pengajaran yang mendalam bahawa apabila manusia bermain-main untuk menjadi seperti Tuhan, mereka akan dihukum. Dengan kata lain, oleh Prof. Harari yang berkata bahawa Homo sapiens telah menghadapi cabaran terhadap kewujudan mereka sendiri. Sepertinya ancaman nuklear, ekologi atau teknologi yang boleh mengubah Homo sapiens menjadi makhluk yang berbeza, bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga dari segi kognitif dan emosi. Dan saya rasa itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Seterusnya, ini adalah bibliografi atau rujukan kami selain mengunjungi tempat kajian tersebut. So, muka surat terakhir iaitu lampiran. Raja 1 menunjukkan fosil Homo erectus dan fosil Homo neanderthalensis. Raja kedua, Homo sapiens tertua dan tulang rahang dari Ethiopia. Untuk raja ketiga, deep skull dan perbandingan antara deep skull dan tengkorak orang Iban. Untuk raja keempat, ini adalah contoh sumber dari laman sesawang yang telah kami cari. Dan seterusnya adalah raja kelima, rekod kerja lapangan berupa buku nota yang telah kami kunjungi di Museum Borneo Culture. Dan raja keenam merupakan gambar melawat tempat kajian di Kuching, Sarawak. Seterusnya ini adalah deep skull dari Guinea. Dia terdapat banyak deep skull. Dan ini untuk raja ke-8, perbandingan deep skull. Ini untuk memudahkan perbandingan sumber krania diskalakan mengikut saiz deep skull. Dan raja 9, ini adalah cadangan laluan migrasi untuk penduduk Pleistosen akhir Asia Tenggara oleh manusia moden secara anatomi. Dan yang terakhir, raja ke-10, ini menunjukkan deep skull ini merupakan peninggalan manusia yang tertua di Asia Tenggara dan bukan di dunia, dan ianya terdapat di Guinea. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.